Saudara, dalam Berita Plus malam ini, kami sorot usaha Indonesia beralih kepada sumber tenaga lebih bersih. Syarikat geoterma terbesar Indonesia melahirkan minat mengekspor tenaga bersih sedang negara-negara serantau bersaing untuk meningkatkan penggunaan tenaga yang boleh diperbarui bagi mengekang perubahan iklim. Apakah tenaga geoterma dan apakah potensinya? Koresponden Saiful Bahri Ismail melaporkan. Gunung Guntur yang berdiri megah menjadi kebanggaan penduduk Garut di wilayah Jawa Barat. Indonesia terletak di lingkaran api, zon di mana terdapat antara gunung berapi paling aktif di dunia serta sumber geoterma yang melimpah. Di lereng Gunung Guntur terdapat kawah Kamojang di mana sumber geoterma dijana menjadi bahan tenaga. Penerokan geoterma bermula di Kamojang hampir 100 tahun lalu pada tahun 1926. Ini adalah telaga geoterma pertama yang digerudi pada zaman penjajahan Belanda. Selepas hampir 1 abad, telaga ini masih mengeluarkan uap berterusan pada tekanan tinggi. Tenaga geoterma merupakan haba yang dihasilkan oleh inti bumi. Kehadiran batu-batu dan cecair panas di bawah tanah menciptakan takungan geoterma semula jadi. Telaga dicipta dengan mengorek jauh ke bawah tanah untuk mencapai takungan cecair dan batu-batu panas. Cecair disedut ke permukaan dari takungan bawah tanah dalam bentuk haba menerusi telaga yang dicipta. Di permukaan, haba ditukar menjadi uap panas untuk menggerakkan alat turbin yang disambung ke penjana bagi menghasilkan kuasa elektrik. Air yang didinginkan kemudian dipam semula ke bumi bagi mengekalkan takungan di bawah tanah. Loji tenaga geoterma Kamojang merupakan yang pertama seumpamanya di Indonesia dan diuruskan oleh PT Pertamina Geothermal Energy, sebuah perusahaan milik negara. Kelebihan dari geotermal adalah dia sanggup beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kita tidak intermittent. Contohnya kalau dibandingkan dengan matahari. Kalau PLTS paling sehari hanya beroperasi sekian jam. Nah, setelah malam dia tidak dapat beroperasi. Namun sektor geoterma perlukan modal yang besar dan syarikat berhadapan risiko pelaburan yang tinggi terutama semasa fasa penerokaan dan pengurudian. Ini kemudian meningkatkan harga elektrik yang dihasilkan menerusi kuasa geoterma. Syarikat Pertamina Geothermal Energy mengendalikan 6 loji geoterma di seluruh Indonesia yang mampu menjana 672 megawatt. Ia merancang untuk meningkatkan kapasiti tersebut kepada 1 gigawatt dalam tempoh 2 tahun. Satu lagi cita-cita untuk mengembangkan perniagaan menerusi ekspor tenaga bersih. Namun rencana mengekspor tenaga geoterma ke luar negara mungkin perlukan masa lebih lama. Di bawah Undang-Undang Indonesia, loji-loji tenaga hanya boleh menjual bekalan elektrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, perusahaan tenaga milik negara. Kalau kita ke depan, demand kita, listrik itu juga akan meningkat. Tadi kan dikatakan kalau semakin negara maju, itu juga konsumsi juga meningkat. Jadi apakah bisa ekspor atau tidak? Nanti kita lihat. Yang jelas pemerintah selalu mendahulukan kepentingan dalam negeri dulu, baru kita bisa ekspor. Indonesia sasarkan pelepasan sifar bersih gas rumah hijau menjelang 2060. Ia berharap tenaga yang boleh diperbarui akan membentuk 25% daripada pelbagai bekalan pada 2025 untuk kurang bergantung kepada bahan bakar fosil. Indonesia memeterai perjanjian untuk menyalurkan 2 gigawatt tenaga suria ke Singapura melalui Batam. Loji-loji geoterma dijangka membentuk salah satu tulang belakang bekalan tenaga yang boleh diperbarui Indonesia. Dengan begitu banyak simpanan tersedia di bawah tanah, syarikat-syarikat geoterma meluncur laju untuk memanfaatkan sumber tenaga tersebut sekaligus membantu usaha mengekang kesan perubahan iklim. Saiful Bahri Ismail untuk Berita Mediacorp, Kamojang, Indonesia.